Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Saya Muhammad Hafizuddin bin Muhammad Syawudi dari kumpulan 5 bersama ahli kumpulan saya lain akan membentangkan sebuah topik uh, ataupun tajuk yang sangat menarik, iaitu 6 topi berfikir. Jadi pada hari ini kami akan membuat sedikit pengenalan berkenaan apakah itu 6 topi berfikir. Dan seterusnya, kami akan membuat aplikasi 6 topik berfikir, iaitu bagaimana cara untuk menggunakan 6 topik berfikir ini berdasarkan situasi yang telah diberikan. Dan yang terakhir, kami akan membuat sedikit kesimpulan berkenaan tajuk ini. Jadi yang pertama, sebelum kita bergerak dengan lebih lanjut, suka untuk saya membuat sedikit pengenalan berkenaan tajuk ini. Berkenaan apakah itu topi berfikir? Sebenarnya, topi berfikir ini telah diperkenalkan oleh seorang ahli fikir dan penulis terkemuka dari barat, iaitu Edward de Bono. Topi berfikir ini merupakan kaedah berfikir secara selari, teratur dan sistematik, ataupun bahasa lainnya ialah secara paralel. Melalui topi berfikir ini, ia dapat membantu untuk melihat sesuatu masalah lalu mencari ruang dan peluang yang mana ia mampu untuk membawa kepada jalan penyelesaian dengan lebih sistematik dan jelas. Perkara ini sangat penting untuk membantu seseorang itu untuk terus fokus dalam berfikir secara kritis di samping mengambil kira faktor emosi dan intuisi supaya idea yang dihasilkan lebih menarik. Jadi, sudah semestinya kaedah ini akan menggunakan 6 topi yang mana setiap topi tersebut mempunyai warna yang berlainan dengan gaya pemikiran yang berbeza. 6 topi tersebut ialah warna putih, merah, hijau, kuning, hitam dan biru. Di sebalik warna-warna tersebut, sudah semestinya ia akan mempunyai maksud yang tersirat. Jadi yang pertama ialah topi putih. Putih merupakan lambang suci. Topi putih melambangkan pemikiran yang neutral dan objektif. Tujuannya adalah untuk mencari fakta ataupun maklumat yang sedia ada. Oleh itu, beberapa soalan asas perlu diberikan perhatian. Sebagai contoh, sekiranya kita diberikan sesuatu situasi, jadi berdasarkan situasi tersebut, apa yang kita dapat tahu? Apa yang kita dapat daripada situasi tersebut? Maksudnya input ataupun maklumat yang kita peroleh daripada situasi tersebut. Yang kedua ialah topi merah. Merah melambangkan perasaan yang membara-bara. Jadi pemikiran ini dilakukan sudah semestinya berdasarkan perasaan dan emosi. Ataupun senang cerita, pemikiran ini adalah merupakan pemikiran emosional. Tugasnya adalah untuk menilai bagaimana reaksi orang terhadap cadangan yang telah diberikan. Jadi, jenis pemikiran ini akan sudah pasti dibuat mengikut perasaan dan gerak hati. Yang ketiga ialah topi hijau. Warna hijau melambangkan sesuatu yang kreatif. Ia berfungsi untuk menggalakkan penjanaan idea di luar kotak. Hal ini bermaksud topi ini akan sering berfikir untuk mencari idea dan konsep baru secara kreatif dan bebas tanpa batasan. Ia juga akan sering memikirkan alternatif ataupun cara baru ataupun akan memperbaikikan idea yang sedia ada. Yang seterusnya ialah topi kuning. Topi kuning melambangkan pemikiran yang positif dan konstruktif. Ia akan melihat kepada kebaikan ataupun potensi satu-satu idea. Jadi topi ini akan bertindak untuk berfikir secara positif, optimis dan memfokuskan kepada keuntungan kelebihan yang bakal diperoleh melalui sesuatu idea yang telah diberikan. Bagi topi kuning ini juga, setiap idea yang diberikan adalah sangat penting dan
ini juga boleh diperbaiki. Yang kelima merupakan topi hitam. Jadi warna hitam ni sangat sinonim dengan kegelapan. Jadi topi ini juga akan melambangkan pemikiran yang negatif, kritis, waspada dan berhati-hati. Ia sangat menekankan keburukan, kelemahan, kecacatan sesebuah idea. Jadi ini bermaksud topi ini akan sentiasa mencari kesalahan setiap idea yang telah dijana. Jadi namun begitu, dari sisi positifnya, ia akan menjadikan cadangan yang diberikan lebih berdaya saing. Dan yang terakhir sekali, kita ada topi biru. Jadi topi biru ini ataupun warna biru ini diibaratkan seperti langit yang berada di atas kita. Jadi tugas topi biru adalah untuk mengawal dan mengawasi topi-topi yang lain. Ia akan menjelaskan objektif suatu perbincangan, akan mengatur proses di samping memberikan arahan, dan juga pada akhirnya dia akan membuatkan satu kesimpulan berdasarkan perbincangan yang telah dibuat. Senang kata, peranan topi biru ni adalah seperti seorang pengerusi ataupun ketua mesyuarat. Seterusnya, aplikasi 6 topi berfikir. Jadi pada bahagian ini, kami akan menjelaskan cara untuk mengaplikasikan 6 topi berfikir berdasarkan situasi ataupun isu yang telah dikemukakan. Jadi kumpulan kami telah bersepakat untuk memilih isu cabaran pembelajaran atas talian kepada pelajar semasa pandemik COVID-19. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, sedikit pengenalan berkenaan tajuk ini. Umum mengetahui bahawa dunia kita dikejutkan dengan sebuah penularan wabak penyakit iaitu COVID-19. Namun begitu, sehingga kini Pertubuhan Kesihatan Dunia masih belum menemui jalan penyelesaiannya. Sehingga kan wabak ini telah memberikan kesan kepada semua bidang, khususnya bidang pendidikan. Oleh hal yang demikian, pandemik ini sebenarnya telah mengajar kita untuk meneruskan pelbagai norma baru dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang pelajar. Justru itu, terdapat pelbagai pendekatan yang telah diambil untuk meneruskan pembelajaran ini. Contohnya adalah melalui pembelajaran atas talian. Jadi PNP atas talian ini merupakan kaedah pembelajaran melalui penggunaan teknologi. Jadi dia adalah kontra lah kepada pertemuan bersemuka. Namun begitu, sudah pastinya isu ataupun kata cabaran yang timbul melalui kaedah ini. Jadi untuk kita menghadapi perubahan gaya pembelajaran seperti ini tak mudah. Oleh sebab itulah pembentangan ini dilakukan bagi menyenaraikan isu pembelajaran atas talian sekaligus memberikan idea ataupun buah fikiran kepada pelajar bagaimana mahu mengatasi masalah ini. Jadi, ayo kita ke pembentang yang seterusnya untuk mengetahui apakah yang akan berlaku. Melakukan penyelesaian kepada cabaran pembelajaran atas talian kepada pelajar semasa pandemik COVID-19, kami telah mengadaptasikan penggunaan topi-topi berfikir bagi menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan 3 langkah penyelesaian iaitu analisis, jana dan juga nilai. Kami telah menggunakan topi-topi yang berbeza yang lebih sesuai bagi mengatasi cabaran ini. Untuk menganalisis cabaran ini, kami telah menggunakan topi putih. Topi putih ini adalah untuk pemikiran objektif, iaitu untuk mencari maklumat maupun fakta. Okey, cabaran pertama pembelajaran atas talian kepada pelajar semasa pandemik COVID-19 ialah capaian kemudahan internet yang terhad. Okey, tidak semua pelajar mempunyai capaian internet di rumah mereka, terutamanya capaian internet yang tinggi. Kerana oleh faktor kawasan pedalaman, tidak semua pelajar tinggal di kawasan bandar. Oleh itu, mereka tidak mempunyai kemudahan internet yang tinggi yang sesuai untuk sesi pembelajaran atas talian. Oleh itu, terdapat juga pelajar yang pergi ke kawasan bandar maupun kawasan-kawasan yang menawarkan kemudahan internet yang lebih laju supaya mereka boleh
mengakses maupun mencari bahan yang telah diperuntukkan oleh pensyarah kepada mereka. Hal ini telah menunjukkan bahawa pelajar itu menghadapi kesukaran untuk menjalankan pembelajaran atas talian ini. Ini menyelesaikan cabaran yang pertama, kami akan menggunakan topi hijau. Topi hijau ini berfungsi untuk menghasilkan satu idea yang kreatif. Untuk menjana idea, untuk idea yang pertama, pihak pengajian perlulah memperuntukkan ataupun memberikan kemudahan internet di setiap rumah pelajar. Setiap rumah pelajar itu perlulah dilengkapi dengan kemudahan internet yang tinggi supaya ia membolehkan pelajar untuk mengakses bahan-bahan yang telah diberikan kepada mereka oleh pensyarah secara atas talian. Hal ini akan menjadikan sesi pembelajaran dan juga pengajaran itu dapat dilakukan dengan lebih efektif. Yang kedua, pihak pengajian maupun kerajaan perlulah membina satu rumah maupun kawasan asrama yang membolehkan pelajar-pelajar tinggal di kawasan tersebut sepanjang sesi pengajaran dan juga pembelajaran berlangsung. Tempat tersebut pula dilengkapi dengan kemudahan capaian internet yang tinggi supaya pelajar dapat mencari maklumat dan juga bahan bagi menyelesaikan satu tugasan yang telah diberikan oleh pensyarah mereka secara atas talian. Selain itu, cabaran yang kedua adalah tidak mempunyai kemudahan seperti komputer maupun telefon pintar bagi menjalani sesi pengajaran dan juga pembelajaran secara atas talian. Seperti yang kita tahu, kita sememangnya perlu komputer maupun telefon pintar ini sebagai medium untuk kita mengakses kepada bahan-bahan yang telah disediakan oleh pensyarah kita secara atas talian. Namun apabila terdapatnya pelajar yang tidak mempunyai kemudahan ini, dia akan menyukarkan mereka dan menjadi penghalang bagi mereka untuk mencari bahan-bahan untuk menyelesaikan satu tugasan yang telah diberikan oleh pensyarah mereka. Terdapat pelajar yang mempunyai masalah berkenaan dengan faktor kewangan yang telah menjadikan mereka tidak boleh membeli kemudahan-kemudahan ini, dan terdapat juga pelajar yang mengalami masalah kerosakan kemudahan-kemudahan ini ketika sesi pembelajaran atas talian. Bagi menyelesaikan cabaran yang kedua, iaitu tidak mempunyai kemudahan seperti komputer dan juga telefon pintar, pihak pensyarah perlulah menetapkan bahawa setiap pelajar perlulah menghantar tugasan itu menggunakan tulisan tangan dan dihantar melalui pos. Dengan menggunakan tulisan tangan ini, pelajar tidaklah bergantung kepada komputer dan juga telefon pintar semata-mata. Selain itu, idea yang kedua adalah pihak pengajian perlulah membekalkan komputer maupun telefon pintar kepada pelajar bagi memastikan sesi pelajaran dan juga pengajaran secara atas talian itu dapat dijalankan dengan lebih berkesan dan juga dapat membantu pelajar supaya pelajar dapat mengakses kepada bahan-bahan tersebut dengan lebih cepat. Seterusnya, cabaran yang ketiga adalah persekitaran yang tidak kondusif. Apabila seseorang pelajar itu tinggal di rumah, mereka akan mempunyai beberapa kekangan yang menyebabkan mereka tidak mempunyai satu persekitaran yang lebih selesa bagi menjalani satu proses maupun sesi pengajaran dan juga pembelajaran secara atas talian tersebut. Contohnya, apabila seorang pelajar itu mempunyai bilangan ahli keluarga yang ramai, persekitaran yang akan dihadapi oleh mereka ialah suasana yang bising disebabkan oleh ramai kanak-kanak yang tinggal di sana. Selain itu, mereka juga tidak mempunyai kemudahan seperti kerusi maupun meja. Hal ini akan menjadikan mereka tidak dapat fokus dalam kelas kerana apabila seorang pelajar itu tidak selesa, mereka tidak mampu untuk memberikan sepenuh perhatian sepanjang sesi pengajaran dan juga pembelajaran itu berlangsung. Hal ini akan menyebabkan sesi pengajaran itu tidak dapat dilaksanakan dengan efektif apabila seorang pelajar itu berada di rumah. Seterusnya, bagi menyelesaikan cabaran yang ketiga, iaitu persekitaran yang tidak kondusif, pelajar perlulah membina satu ruang maupun bilik yang kedap udara supaya bunyi bising yang berlaku di luar bilik itu tidak dapat didengari dalam bilik itu. Hal ini akan menyebabkan fokus pelajar itu tidak akan terganggu dengan bunyi-bunyi bising ini. Seterusnya, idea yang kedua adalah setiap pelajar akan dibenarkan untuk meluangkan masa mereka di pusat peranginan
sepanjang sesi pengajaran dan juga pembelajaran itu berlangsung. Hal ini akan menyebabkan mereka tidak akan diganggu dengan sebarang unsur-unsur negatif yang akan mengganggu fokus mereka sepanjang sesi pengajaran dan juga pembelajaran itu berlaku secara atas talian. Hal ini kerana mereka mempunyai persekitaran yang boleh dikatakan kondusif. Kerana di pusat-pusat peranginan mereka akan menyediakan meja maupun kerusi dan juga tidak akan dibebani dengan bunyi-bunyi yang bising yang ada seperti di rumah mereka. Cabaran yang terakhir ialah pengurusan emosi yang tidak stabil. Apabila seseorang pelajar itu tinggal di rumah, mereka akan dibebani dengan pelbagai tugasan yang telah diperuntukkan kepada mereka. Hal ini demikian kerana terdapat subjek yang telah menukarkan komponen peperiksaan akhir menjadi sebagai tugasan yang pelbagai. Kerana pandemik COVID-19 ini, pelajar tidak dibenarkan untuk pulang ke pusat pengajian bagi menjalankan peperiksaan akhir. Hal ini telah menyebabkan banyak mata pelajaran yang telah memberikan pelbagai tugasan kepada pelajar dan pelajar perlu menyiapkan tugasan tersebut dalam masa yang singkat. Selain itu, dengan berada di rumah, tanggungjawab kita tidaklah hanya sebagai seorang pelajar, malah kita juga menjadi seorang abang maupun anak yang perlu melaksanakan pelbagai tanggungjawab dan juga tugasan di rumah. Hal ini akan menyebabkan emosi kita lebih terganggu kerana kita tidak mampu fokus terlalu banyak perkara dalam satu masa. Tekanan daripada keluarga yang tidak memahami ini juga akan memberi kesan kepada pembelajaran kanak-kanak kerana mereka tidak mampu melakukan sesi pengajaran kerana mereka akan disuruh untuk melakukan suatu kerja meskipun dalam waktu itu mereka sedang menjalani kelas secara atas talian. Bagi menyelesaikan cabaran yang terakhir iaitu pengurusan emosi yang tidak stabil, pihak pensyarah maupun guru perlulah mengurangkan bebanan tugasan untuk pelajar. Dengan bebanan tugasan yang banyak, pelajar akan lebih tertekan dengan keadaan ini. Pensyarah pula hanya memberi tugasan yang mempunyai markah dan juga mengabaikan sebarang tugasan yang tidak mempunyai markah. Kerana tugasan yang tidak mempunyai markah inilah yang akan membebankan para pelajar. Selain itu, pelajar juga diberi masa untuk bercuti daripada melakukan tugasan. Dengan tugasan yang banyak, pelajar tidak mampu untuk bercuti walaupun pada waktu tersebut pelajar seharusnya bercuti. Namun disebabkan bebanan tugasan yang banyak, pelajar mengorbankan masa cuti mereka dengan melakukan tugasan-tugasan yang telah diberikan oleh pensyarah. Idea yang ketiga ialah pensyarah tidak menetapkan had masa bagi penghantaran tugasan. Dengan tidak mengenakan had penghantaran tugasan, pelajar boleh menghantar tugasan tersebut pada bila-bila masa sahaja. Selamat petang dan salam sejahtera kepada semua. Nama saya adalah Phoebe Ernie Jie, nombor matrik saya adalah 149116. Sekarang saya akan meneruskan untuk slide menilai idea yang telah dijana. Bagi penilaian idea, saya akan menggunakan topi kuning iaitu menilai dari aspek positif, topi hitam menilai dari aspek negatif dan topi merah yang menilai dari aspek emosi seseorang. Yang pertama sekali saya akan menilai idea yang pertama iaitu institusi pendidikan memberikan kemudahan Wi-Fi di setiap rumah pelajar. Dari aspek topi kuning pula, disebabkan institusi pendidikan menyediakan kemudahan Wi-Fi kepada semua murid, maka murid tidak akan menghadapi masalah capaian internet yang terhad, terutamanya bagi murid yang tinggal di kawasan pedalaman untuk mengikuti pembelajaran secara atas talian. Dari aspek topi hitam pula, disebabkan institusi pendidikan menyediakan kemudahan Wi-Fi kepada semua murid, menyebabkan kos penanggungan universiti adalah sangat tinggi kerana pihak universiti perlu menanggung jumlah perbelanjaan pelajar yang sangat banyak. Seterusnya, setengah pelajar juga akan menyalahgunakan kemudahan Wi-Fi ini untuk melakukan aktiviti lain seperti bermain game atau menonton drama daripada YouTube dan menyebabkan penangguhan menghantar kerja khusus mereka. Dari aspek topi merah pula, kerisauan pelajar mengikuti pembelajaran atas talian akan berkurang. Seterusnya, saya akan menilai idea yang kedua iaitu kerajaan membina asrama yang mempunyai kemudahan internet di kawasan pedalaman. Dari aspek topi kuning pula, disebabkan kerajaan membina asrama yang terletak di kawasan pedalaman, maka murid yang tinggal di kawasan pedalaman boleh tinggal di asrama yang telah disediakan oleh kerajaan. Dari aspek topi hitam pula,
disebabkan pembinaan asrama melibatkan kos yang tinggi, maka menyebabkan kos perbelanjaan kerajaan menjadi sangat besar dan ditambah pula dengan ekonomi negara yang kurang stabil pada masa ini. Dari aspek topi merah pula, kebimbangan atau ketakutan pelajar untuk tinggal di asrama di kawasan pedalaman akan muncul kerana di kawasan pedalaman tidak banyak orang yang tinggal di sana dan pada waktu malam, keadaan di kawasan pedalaman adalah sangat senyap dan menyebabkan setengah murid berasa takut untuk tinggal berseorangan di asrama tersebut. Seterusnya, saya akan menilai idea yang ketiga iaitu semua tugasan ditulis dengan menggunakan tulisan tangan dan dihantar melalui pos. Dari aspek topi kuning pula, penghantaran tugasan melalui pos ini dapat menjimatkan wang kerana pelajar hanya perlu membayar duit pos sahaja. Seterusnya, penghantaran tugasan melalui pos ini juga boleh memudahkan pelajar menghantar kerja khusus atau tugasan yang diberikan oleh pensyarah kerana bukan semua pelajar memiliki telefon pintar atau komputer untuk menghantar kerja khusus mereka. Dari aspek topi hitam pula, penggunaan tulisan tangan ini memerlukan masa yang lama untuk menulis berbanding dengan menaip. Seterusnya, penggunaan tulisan tangan ini juga akan membajukan kertas dan seterusnya menyebabkan kerosakan alam sekitar. Penghantaran tugasan melalui pos ini juga memerlukan masa yang lama kerana terutamanya pada masa CMCO ini, proses penghantaran adalah tidak dapat ditentukan. Dari aspek topi merah pula, murid akan berasa takut kehilangan kerja khusus atau tugasan mereka semasa penghantaran melalui pos kerana mereka tidak dapat menjaga apa-apa yang akan berlaku semasa proses penghantaran melalui pos. Seterusnya, saya akan menilai idea yang keempat, iaitu institusi pengajian membekalkan komputer dan juga telefon pintar kepada pelajar. Dari aspek topi kuning pula, disebabkan institusi pengajian memberikan komputer dan telefon pintar kepada mereka dapat memudahkan pelajar mengikuti pembelajaran atas talian dan menyebabkan pelajar tidak akan menghadapi ketinggalan pelajaran atau tugasan yang penting. Dari aspek topi hitam pula, pihak universiti akan menghadapi kekurangan dana untuk menampung pembelajaran pemberian komputer dan telefon pintar secara percuma kepada pelajar. Dan kerana jumlah pemberian dan komputer dan telefon pintar ini memerlukan kos yang sangat besar dan menyebabkan hanya segelintir pelajar yang boleh menerima komputer dan telefon pintar tersebut. Dari aspek topi merah pula, perasaan ketidakpuasan akan muncul kerana hanya segelintir pelajar yang akan menerima komputer atau telefon pintar tersebut. Saya akan meneruskan menilai idea yang kelima iaitu pelajar diwajibkan membina sebuah bilik yang kedut udara atau bunyi. Dari aspek topi kuning pula, pelajar dapat menjauhi daripada persekitaran rumah yang sangat bising atau kurang selesa. Dari aspek topi hitam pula, disebabkan pelajar diwajibkan membina sebuah bilik yang kedut udara atau bunyi ini menyebabkan pembelajaran keluarga akan menjadi sangat besar, terutamanya bagi keluarga yang kurang kemampuan. Dari aspek topi merah pula, disebabkan pelajar diwajibkan membina sebuah bilik yang kedut udara atau bunyi ini menyebabkan perasaan marah dan ketidakpuasan akan timbul kerana mereka sesetengah pelajar perlu menanggung perbelanjaan yang lain seperti pembelian data yang banyak dan bukan semua orang yang berkemampuan untuk menanggung belanjaan yang berlebihan ini. Seterusnya, saya akan menilai idea yang keenam iaitu pelajar dibenarkan tinggal di pusat peranginan seperti di hotel atau di inap desa sepanjang sesi pembelajaran diadakan. Dari aspek topi kuning pula, disebabkan pelajar dibenarkan tinggal di pusat peranginan tersebut, maka pelajar dapat mengikuti pembelajaran atas talian tanpa gangguan daripada keluarga, tekanan, suasana yang bising dan sebagainya. Hal ini kerana setengah pelajar mempunyai bilangan adik-beradik yang banyak dan menyebabkan persekitaran di rumah adalah sangat bising dan seterusnya menyebabkan mereka kurang selesa untuk belajar secara atas talian. Dari aspek topi hitam pula, disebabkan pelajar dibenarkan tinggal di pusat peranginan seperti di hotel, maka risiko menghadapi penyakit COVID-19 adalah tinggi kerana mereka tidak tahu sama ada mereka mempunyai hubungan kontak rapat dengan pesakit COVID-19 ataupun tidak, terutamanya bagi situasi semasa yang mempunyai kes COVID-19 yang tinggi setiap hari. Seterusnya, kos perbelanjaan untuk tinggal di tempat penginapan seperti di hotel atau inap desa adalah sangat tinggi kerana untuk tinggal di sana bagi satu malam adalah sebanyak 100 lebih sehingga 500 lebih. Dari aspek topi merah pula,
Pelajar akan berasa cemburu apabila melihat kawan mereka yang berkemampuan tinggal di sana. Saya akan meneruskan menilai idea yang ketujuh, yaitu pensyarah dan guru mengurangkan tugasan untuk pelajar. Dari aspek topi kuning pula, disebabkan pensyarah mengurangkan tugasan, maka murid tidak perlu menyiapkan semua tugasan atau kerja khusus mereka pada satu masa tersebut. Dari aspek topi hitam pula, disebabkan pengurangan tugasan, menyebabkan murid akan menjadi lebih malas kerana mereka hanya duduk di rumah sahaja sepanjang perintah kawalan pergerakan PKP atau tempoh masa CMCO. Dari aspek topi merah pula, disebabkan pengurangan tugasan, menyebabkan tekanan pelajar akan berkurang. Seterusnya, saya akan menilai idea yang ke-8, iaitu pelajar diberi masa untuk bercuti daripada melakukan tugasan. Dari aspek topi kuning pula, disebabkan pelajar diberi cuti, iaitu beri masa cuti, maka pelajar boleh menyiapkan tugasan atau kerja khusus mereka dengan lebih efisien kerana mereka mempunyai lebih banyak masa untuk membuat tugasan tersebut. Seterusnya, pengurangan kesundukan masa untuk menyiapkan tugasan yang telah diberikan. Dari aspek topi hitam pula, disebabkan pelajar diberi masa untuk bercuti, maka mereka akan menjadi lebih malas. Selepas mereka boleh balik ke universiti nanti. Seterusnya, setengah pelajar juga akan membuat kerja mereka secara sesuka hati atau melaksanakan tugasan mereka secara tidak serius. Dari aspek topi merah pula, perasaan ingin bermain saja akan timbul kerana mereka menganggap bercuti pada masa itu. Bagi penilaian idea yang terakhir, iaitu pensyarah tidak menetapkan masa bagi menghantar tugasan. Dari aspek topi kuning pula, disebabkan tidak ada had masa yang diberikan, maka murid mempunyai kebebasan untuk menghantar tugasan atau kerja khusus mereka pada bila-bila masa. Seterusnya, disebabkan tidak ada had masa yang diberikan, maka mungkin setengah murid boleh menghantar hasil tugasan mereka yang lebih baik kerana mereka mempunyai lebih banyak masa untuk mencari maklumat di internet. Dari aspek topi hitam pula, disebabkan tidak ada had masa yang diberikan oleh pensyarah, maka mungkin setengah pelajar akan menjadi sangat malas dan sukar menangguhkan kerja khusus mereka kerana mereka lupa tentang tugasan tersebut. Seterusnya, disebabkan tidak ada had masa yang diberikan, maka mungkin setengah pelajar yang kurang berdikari dalam perancangan masa mereka kerana mereka perlu menghantar banyak tugasan pada masa itu dan mereka tidak tahu yang mana tugasan yang perlu dibuat dahulu dan yang mana perlu dibuat kemudian. Dari aspek topi merah pula, disebabkan tidak ada had masa yang diberikan, maka perasaan marah dan tekanan akan timbul terutamanya apabila mereka memerlukan penghantara tugasan secara berkumpulan, iaitu disebabkan tidak ada had masa yang diberikan, mungkin sesetengah ahli kumpulan yang menghantar lewat tugasan mereka dan menyebabkan penangguhan tugasan tersebut. Kesimpulannya, saya akan menggunakan topi biru hal ini kerana topi biru digunakan untuk membuat keputusan yang paling sesuai dan praktikal selepas penilaian idea yang telah dijana dilakukan. Jadi, pada pendapat saya, untuk menyelesaikan cabaran ini yang paling sesuai ialah Institut Pendidikan memberikan kemudahan Wi-Fi di setiap rumah pelajar. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.